Semester 2, kelas 1. Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang bermaksud mereka iaitu isteri-isterimu merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Ayat di atas mengisyaratkan bahawa pasangan adalah pakaian yang di mana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal-hal peribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau isteri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri. Suami isteri adalah kesatuan yang saling melengkapi. Esok aku ada kelas tambahan budak-budak ni. Aku nak ajar apa lah? Suami isteri dilarang dedak aib pasangan. Macam menarik. Sering tular di media sosial kisah rumah tangga suami isteri yang bergolak. Tidak cukup dengan itu, ada dalam pasangan secara terbuka mendedahkan aib pasangan bagi membuktikan mereka jago dalam pergolakan itu. Aib. Macam menarik. Assalamualaikum semua. Sihat? Waalaikumsalam. Sihat, Ustaz? Tahu tak hari ni Ustaz nak ajar apa? Hari ni Ustaz nak ajar satu topik yang harus kamu semua tahu, iaitu aib. Apa tu aib, Ustaz? Okey, baiklah. Aib ini adalah perbuatan yang keji, kekurangan atau kelemahan yang boleh mengakibatkan jatuhnya maruah seseorang itu. Selain itu, seseorang itu akan merasa malu dan rasa terhina akibat perbuatan tersebut. Oh, macam tu. Okey, Ustaz. Okey, semua baiklah. Ustaz bagi masa dalam 5 minit untuk kamu semua cari dalam buku topik pasal aib tersebut. Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apakah kesan jika membuka aib orang lain? Ustaz, saya tahu, Ustaz. Kesannya buruk, Ustaz. Kerana kalau kita buka aib seseorang itu, yang akan berlaku ialah terputus hubungan silaturahim antara seseorang dengan orang lain. Buruk tu, Ustaz. Bagus tu, tepat sekali. Contoh lain pula ialah jika kita membuka aib orang lain, ramai yang akan membenci dan menjauhkan diri daripada kita. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz. Tadi saya ada terbaca tentang aib suami isteri, iaitu aib rumah tangga. Apa sebenarnya tu, Ustaz? Sebenarnya, membuka aib suami dan isteri adalah perkara yang memalukan. Kerana kebanyakan pasangan rumah tangga selalu menceritakan keadaan atau status rumah tangga mereka terhadap orang lain di media sosial. Betul tu, Ustaz. Lagi satu kan, Ustaz, kalau nak ikutkan dengan isu semasa, banyak sekarang ni yang berlakunya penceraian antara suami dan isteri akibat masing-masing membuka aib antara satu sama lain. Sedangkan menurut Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Habsyi, suami isteri itu perlulah menutup aib antara satu sama lain kerana hukum membuka aib itu adalah haram, Ustaz. Sebenarnya, kalau awak semua nak tahulah kan, situasi begini terjadi dalam negara kita, di mana negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Oh, macam itu.
Asal isteri aku tak angkat ni? Syazli, lama dah tak jumpa. Kau buat apa dekat sini? Faiz. Aku tak ada buat apa-apa pun. Asal Aib, lain macam je. Tak, kau ni sebenarnya kenapa? tak ada apa-apa pun lah. Habis tu kenapa ni? Lesu je. Kalau nak ikutkan, jarang-jarang kau jalan sini ni. Ke kau ada masalah? Kau ada masalah dengan bini kau kan? Aku dengan isteri aku okey je lah. Asal Iya, aku tahulah. Tadi aku jumpa bini kau. Kebetulan pula tadi dia tegur aku. Tapi aku terkejut juga bila dia cerita pasal kau. pasal apa dah? Aku tak nak kau sangka lain. Aku bukan nak cakap apa. Tapi aku rasa lebih baik aku bagi tahu kau. Tadi masa aku jumpa bini kau, dia cerita buruk pasal kau. Aku pun terkejut juga sebab dia cerita dia ni semenjak ni asyik gaduh je dengan kau. Serius ah? Dia cakap macam tu? Tapi tak apa, kau sabar. Benda boleh buat bincang bro. Jangan risau. Aku dah jaga tu aib rumah tangga aku. Asal dia buka aib aku kat orang lain lah. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu. Dah, kau tenang dulu. Biar kau tarik nafas, kau istighfar banyak. Aku dah cuba Faiz, aku dah cuba pertahankan situasi ni. Aku dah perbetulkan dah. Tapi dia yang juga cari punca masalah ni. Aku tak faham tu, serius aku tak faham. Serabut tu. Sabar Syazwi, sabar. Kau tenang Aku kalau boleh aku tak nak tahu hal peribadi rumah tangga korang. Tu semua aib korang. Apa yang aku mampu cakap, lebih baik kau doa banyak-banyak supaya isteri kau sedar perbuatan dia. Lepas tu kau pergi jumpa orang berilmu supaya dapatkan nasihat. InsyaAllah. Terima kasih Faiz. Kaulah sahabat aku. Tak ada apa-apa lah. Apa yang aku nak cakap, selagi kau boleh elakkan daripada penceraian, kau elakkan. Selagi kau boleh pertahankan, kau pertahankan. Aku ni sebagai kawan, sedikit sebanyak, ni je lah yang aku mampu nasihatkan kau. Semoga rumah tangga kau kembali seperti biasa. Awak faham tak tentang membuka aib orang lain ini? Alhamdulillah, faham Ustaz. Kalau cakap pasal aib suami dan isteri ni kan Ustaz, baru saya teringat Ustaz, aib ni sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh menghalang daripada persetubuhan antara suami dan isteri. Kalau tak silap saya, yang pertama ialah suami tersebut mandul ataupun terputus kemaluan. Yang kedua pula ialah isteri tersebut mandul ataupun tulang menutupi kemaluannya. Perkara lain yang boleh mengelakkan daripada persetubuhan pula ialah sakit. Sama ada suami ataupun isteri mempunyai penyakit kulit ataupun kusta. Yang keempat pula ialah gila. Saya rasa tu je kot yang saya ingat Ustaz. Bagus tu, tepat sekali. Hikmah apabila kita menjaga aib pasangan. Yang pertama, mendapat kemuliaan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan terlepas dari hukum menyakiti orang lain dalam Islam. Yang ketiga, menjaga kehormatan pasangan, baik suami maupun isteri.
Yang keempat, orang lain tidak perlu mengetahui masalah pribadi yang terjadi dalam rumah tangga. Yang kelima, membuka aib pasangan sama ada dengan mempermalukan diri sendiri. Okey, dan yang terakhir, yang keenam, masalah yang terjadi dalam rumah tangga sudah seharusnya diselesaikan oleh suami isteri atau orang yang terlibat sahaja. Baiklah, Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Pesanan terakhir Ustaz ialah jauhilah daripada perkara atau perbuatan tersebut, kerana jika kita membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita di depan halayak orang ramai. Ada yang mengatakan bahawa boleh sampai jatuhnya setiap daging-daging dan kulit kita di muka kita. Okey, baiklah. Ustaz akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iaitu man sarata musliman saratahullahu fid dunya wal akhirah, yang bermaksud barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup iaitu aibnya di dunia dan di akhirat.